Sahkan solat. Okey, sahkan solat. Okey, seperti yang kita tahu, solat ni adalah tiang agama kita, tiang kehidupan seorang Muslim. Okey, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, 2 dan 9 Allah berfirman, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka dan mereka yang memelihara solat-solat mereka. Okey, lafaz kan, kadang-kadang pernah tak kita terfikir solat kita ni sempurna tak? Sah tak? Sebab kita solat tapi kadang-kadang ada rukun-rukun yang kadang kita tertinggal, kadang kita tak buat. Kalau macam tu, macam mana kita boleh solat kan? Untuk lebih mendalam lagi, tentang solat ni kita jemput Ustazah Nafatin Nijai, iaitu pelajar PhD dari PhD Syariah daripada Mesir. Kita persilakan. Terima banyak Syahida. Kita. Terima kasih banyak Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min fazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bila dapat datang ke college ni. Ni memang semua duduk dekat college ni lah ya. Ada yang dari luar juga. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita pada tengah hari Jumaat ni, di hari yang penuh keberkatan. Dan insya-Allah sama-sama kita cuba berbincang dan kita bersimbanglah berkenaan isu solat, isu taharah, kebersihan diri kita dan yang sekitar isu-isu ibadah lah kan, supaya kita dapat mempertingkatkan lagi kefahaman dan juga kita kata keyakinan kita lah kan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tajuk yang dipilih hari ni berkenaan sahkah solat tu kan, berkenaan sahnya solat dan mungkin kita boleh lebih tengok mendalam berkaitan isu taharah ataupun penyucian, kesucian dan juga mandi wajib lah. Sebagai seorang wanita, dia tak apa, kita kata tak boleh nak terlepas daripada isu kebersihan dan juga mandi wajib ni, kerana kita dikurniakan oleh Allah SWT keistimewaan lah. Maksudnya setiap bulan tu ada datangnya haid kan? Dan apabila telah bersihnya, keringnya daripada haid, orang perempuan ni kena mandi dulu kan, sebelum solat. Maksudnya ini perkara yang penting sebab ada orang ada yang tak tahu rupanya kena mandi dulu kan, mandi dulu selepas kering daripada haid, dan barulah boleh solat, barulah sahnya solat setelah dia telah mandi dan suci lah pada haid. Saya pernah pergi ceramah di satu sekolah menengah, dan kita buat soalan dululah, dan sebenarnya siapa yang tahu kena mandi wajib ni. Ada rupanya yang masih tak jelas, tak clear. Dia macam baru tahu rupanya kena mandi dulu. Ya kan, kalau dah kata dah kering daripada haid tu dah boleh terus solat. Maksudnya ada orang yang tak tahu. Dan ada sampai yang tanya soalan, Ustazah, macam mana nak mandi tu sebenarnya? Maksudnya cara mandi kan. Kalau kita tanya orang-orang yang di IPT ke, mungkin dah tahulah kan. Tapi di peringkat sekolah menengah sepatutnya kena dah tahu lah kan, sebab usia datangnya haid ni sekitar umur berapa kalau perempuan? Kan daripada seawal 9 tahun dah boleh datang haid lagi. Kita kata umur permulaan haid bagi seorang wanita kira balik boleh jadi seawal 9 tahun. Sehingga ada yang awal sikit lagi ke, tapi kebiasaannya boleh dah jadi 9 tahun. Kebiasaan juga 12 tahun nak masuk sekolah menengah, 12 tahun dan seterusnya kan. Kalau kata 12 tahun tak datang haid lagi, macam mana? Kena check lah sebab mungkin ada masalah kesihatan. Dan ikut mazhab Syafi'i, kalau kata umur 15 tahun, kalau lelaki masih belum
keluar air mani, dan kalau perempuan belum datang haid, dia tetap dikira dah mencapai umur balik. Dan tetaplah kena lakukan segala perintah Allah, syariat yang ditetapkan. Perempuan wajib pakai tudung, maksudnya telah menanggung tanggungjawab kan, pahala sendiri kan. Kalau kata balik kita kan datang tu mesti balik. Okey. Jadi hari ni kita fokus pada isu mandi wajib, supaya kita lebih yakin dengan sahnya ibadah kita, solat kita terutamanya bagi orang-orang perempuan. Okey. Dalam Islam nak kata special Islam ni, dia ada kita kata pahala khas bagi orang yang mandi. Sebab mandi dalam Islam adalah satu bentuk ibadah. Seronok tak mandi pun dapat pahala? Seronok. Tapi mesti ada niat lah kan. Bila kita mandi tu apa niat kita? Nak wangi. Selalu kita mandi sebab kita busuk kan. Jadi bila dah busuk, kita mandi supaya dah jadi wangi kan. Jadi dalam Islam sebenarnya jangan kita memandang remeh kepada setiap tindak tanduk kita, sebab setiap perkara yang kita lakukan kerana Allah SWT, dia akan mendapat ganjaran pahala. Tapi dia mesti ada niat. Niat kerana Allah. Dalam konsep fiqh sendiri disebutkan setiap adat, macam dia punya ayat dia, an-niyatus salihah. Ayat dia, macam mana sebuah ibadah tu dia boleh bertukar menjadi ibadah, sebuah adat itu dia boleh bertukar menjadi ibadah hanya disebabkan niat. Maksudnya an-niyatus salihah, niat yang baik, tajlibu al-adat al-ibadah, dia akan menukarkan adat kebiasaan kepada ibadah. Yang kita biasa buat mandi, lagi tidur, makan, pergi kerja, pergi belajar, baca buku, tidur pun dapat pahala rupanya. Tapi mesti diingatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mandi pun insya-Allah kita akan dapat pahala kerana Allah SWT lah yang mandi untuk kita beribadah kepada Allah. Okey. Maksud mandi itu sendiri. Dalam bahasa Arab, mandi disebut al-ghusl. Muslim mandi. Ada yang ambil kos bahasa Arab kat sini? Daripada fakulti pengajian Islam ke? Ada ya? Sekarang? Kak pernah kerja sekejap lah di fakulti pengajian Islam di Jabatan Dakwah. Tahun lepas 2017. Sekejap lah di fakulti pengajian Islam, Jabatan Dakwah. Kalau dalam bahasa Arab, al-ghusl ni maksud dia mandi. Bahasa Arab al-ghusl itu mandi. Dia diterjemahkan sebagai satu perbuatan kita mengalirkan air ke atas apa sahaja benda. Kalau dari sudut bahasa Arab tu sendirilah, mengalirkan air ke atas apa benda sahajalah, bukan badan semata. Tapi kalau disebut dalam istilah fiqahnya, al-ghusl ni adalah mengalirkan air ke atas badan, dan kena ada tambah apa? Niat. Kalau tak ada niat, tak jadi dia punya perbuatan mandi tu untuk pahala dan untuk menjadikan sahnya ibadah kita. Okey, selamat datang yang baru datang. Ramai tiba-tiba datang. Dari mana ni? Okey. Kalau nak depan lagi pun boleh. Mesti jauh sangat kan? Okey. Okey kan? Selesa. Kalau tak dengar, bagi tahu nanti kita kuatkan sikit suara. Volume. Okey. Itu baru kita masuk bahagian pertama berkenaan maksud mandi. Makna mandi itu sendiri iaitu satu perbuatan mengalirkan air ke atas badan dengan apa? Niat. Mesti ada dengan niat yang tertentu lah. Untuk apa? Sahaja aku mandi kerana ingin wangi. Maksudnya dia dapatlah wangi tu, tapi tak dapatlah pahala ke kan kerana Allah, ataupun tak jadi mandi wajib yang mengangkat hadasnya. Kalau kata kita dah habis dah daripada haid, tempoh haid kita dah kering darah, kemudian kita nak solat kena mandi dulu, betul? Ini mungkin berapa kali kena tekan ni, sebab ada yang tak tahu ni kena mandi dulu sebelum solat. Sebelum nak solat dan lakukan ibadah lain, kena mandi dahulu. Dan mandi yang disebut sebagai mandi wajib tu lah, dan mengangkat hadas besar. Jadi bila kita nak mandi tu, kita niat kan? Kena niat supaya inilah perbuatan yang akan mengangkat hadas. Mengangkat hadas ni apa? Hadas tu apa pula?
apa tu hadas? Bukan hadis Hadas ni sesuatu yang telah berlaku, dalam bahasa Arab maksudnya yang telah berlaku. Jadi ada something yang telah berlaku pada badan kita kan, yang kita tak nampak dengan mata kasar kan. Nampak tak hadas tu? Mesti nak angkat hadas tu, menghilangkan hadas. Sebab kita baru habis daripada haid, itulah hadas kita yang dah habis. Jadi kita nak menghilangkannya, mengangkat tu maksudnya menghilangkan dia dengan cara mandi. Dia adalah kita kata benda maknawi. Maknawi ni benda yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, ataupun perkara batin lah. Hadas ni perkara yang batin dan diangkat melalui apa? Taharah tadi yang duduk atas. Nampak tak dengar kan? Boleh depan lagi? Okey. Yang belakang-belakang mari dengar sikit kan. Okey, jadi apakah yang disebut dalam syariat ni berkenaan mandi? Siapa boleh bagi satu ayat Quran yang menyebut tentang mandi? Ada tak? Mandi tak ada Quran, macam ada Allah suruh mandi. Ada tak Allah suruh kita mandi dalam Quran? Jadi selama ni kita mandi buat apa? Allah tak suruh? Kebersihan. So, kebersihan. Ada ayat tentang kebersihan tak? Ada? Cuba bagi sikit. Kalau pernah baca tak tahu, pernah dengar, tak ingat. Okey. Dalam ayat Quran dan yang boleh kita rujuk nanti daripada surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang suka bertaubat dan orang yang suka membersihkan diri. Al-mutatahhirin. Sebab tu daripada perkataan taharah tu kan. Taharah tu penyucian ataupun kesucian, dia dikaitkan dengan orang yang membersihkan diri. Jadi membersihkan diri ni pun ada dua, iaitu membersihkan diri secara fizikal dan yang kedua membersihkan diri secara apa? Batinnya, iaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa daripada kekotoran hati. Itu pun cara pembersihan kita. Dengan cara apa tu? Cara dia tak boleh mandi kan? Macam mana kita nak mandikan hati kita? Tak boleh kan? Macam mana nak kelorok hati? Tak boleh. Jadi kita kena banyakkan berzikir, kena banyakkan baca Al-Quran. Semua perkara-perkara yang dapat menyucikan hati kena buat juga. Jadi samping mandi, yang betul lah fizikal tadi tu. Mandi fizikal dan mandi secara yang tak fizikal adalah maknawi. Okey. Dalam Quran kita dah tahu ada ayat yang Allah suruh mandi. Dalam hadis pula ada tak Rasulullah suruh kita mandi? Dapat tak pahala ikut sunnah Nabi kalau mandi? Dapat. Tapi mana ayat yang Allah suruh mandi tu? Ini pentingnya kita tahu hadis-hadis Nabi kan, supaya kita tahu adanya pensyariatan mandi itu sendiri. Sebab tu cantiknya Islam ni, daripada segenap sudut aspek kehidupan kita ni telah ada dalam panduan-panduan, maksudnya panduan daripada Quran, daripada sunnah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi suruh kita mandi berapa kali? Kita buat quiz sikit. Nabi suruh kita mandi berapa kali sebenarnya? Siapa boleh jawab? Selama ni kita mandi je kan? Mandi sebab kita suka mandi kan? Ada yang suka main-main air kan? Ada yang suka wangi-wangi, ada yang rasa macam panas kan? Mesti mandi dapat sejukkan badan. Kalau siapa yang sekadar mandi suka-suka je, dia takkan dapat pahala. Sebab dia tak ada niat ikut sunnah, tak ada niat sebab nak ikut perintah Allah. Jadi pentingnya untuk kita banyakkan niat-niat ni supaya kita buat perkara tu tak sia-sia kan. Jadi bila kita mandi, kita ingat kita ikut sunnah Nabi, kita buat apa lagi? Kerana Allah suka orang yang membersihkan diri. Ada yang dapat jawapan dah? Berapa kali Nabi suruh mandi? Saya berapa kali? Selalu mandi berapa kali sehari? 2 kali? 3 kali sehari? InsyaAllah, banyak kali. Ada yang mandi sekali je kan sehari kan? Ada yang tak mandi 2 hari sekali. Kalau kat Malaysia ni secara normalnya memang akan mandi hari-hari kan? Kau pernah duduk dekat negara yang sejuk? Kat Mesir sejuk, seminggu sekali je mandi selalu. Sebab sejuk, malas nak kena air kan? Lepas tu kalau mungkin negara yang ada salji ke apa ke, tak tahulah dia orang mandi berapa kali agaknya. Sebab seminggu pun rasa macam nak
satu hari rasa ni kan. Nak ambil wuduk betul betapa seksa je lah. Sebab terlalu sejuk kan. Jadi Nabi sebenarnya memerintahkan kita untuk mandi sekurang-kurangnya sekali seminggu. Sekali seminggu. Sekali seminggu tu wajib untuk setiap Muslim mandi. Kalau dia tak mandi sekali dalam seminggu tu maksudnya dia tidak mencapai ke tahap Muslim yang sebenar lah. Sebab dia tak dengar perintah Nabi. Sebab Nabi suruh kita mandi sekali seminggu sekurang-kurangnya. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Haqqun 'ala kulli muslim an yaghtasil fi kulli sab'ati ayyamin yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu." Maksudnya menjadi tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk mandi sehari dalam 7 hari. Sekali dalam seminggu lah. Maksudnya ini kerbau. Ini kerbau saya sikit. Ini maksudnya mandi yang betul-betul mandi, iaitu dia membasuh kepalanya dan tubuh badannya. Jadi tu apa buat kan, rambut panjang mana nak basah kan, kepala kan. Masa nak basah rambut. Jadi kadang-kadang hari-hari mandi tu tak kena air pun kan kat rambut. Sebenarnya untuk seorang Muslim seminggu mesti sekali kena mandi yang betul-betul. Dan setengah ulama sebut mandi sekali seminggu tu adalah pada hari Jumaat. Maksudnya hari Jumaat tu untuk mendapatkan pahala mandi sunat tu sekali. Jadi wajib sekali seminggu hari Jumaat. Hari ni siapa tak mandi lagi boleh balik mandi lagi supaya dapat pahala tadi, pahala sunat dan menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Muslim. Okey. Jadi tanggungjawab di sini yang dimaksudkan dia tidak layak meninggalkannya dan ulama telah menafsirkan sebagai mandi pada hari Jumaat. Dan kenapa hari Jumaat? Untuk orang lelaki dia kena pergi Saya Jumaat. dan Rasulullah sendiri sebut apabila seorang tu nak pergi solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi pada hari Jumaat kan. Sebab apa? Orang ramai dalam sebuah hadis Rasulullah kata orang ramai selalu melakukan banyak kerja dan mereka tidak mempunyai pembantu dan keluar dari mereka bau peluh yang busuk. Lalu dikatakan kepada mereka, sekiranya kamu mandi pada hari Jumaat maka itu adalah lebih baik. Sebab nak berjumpa dengan orang ramai kan. Bila pergi solat Jumaat tu berkumpul ramai-ramai. Begitu kan. Jadi semua orang pingsan. Semua orang tak selesa. Jadi Rasulullah menggalakkan nak keluar solat Jumaat tu mandi kan, supaya dapat menjadikan badannya berbau wangi dan tak menyakiti orang lain kan. Okey. Dan jelas dah dari tadi yang menunjukkan kewajipan mandi ni sampai ke tahap wajib. Kita kena laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk penuhi perintah Allah dan mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Okey. Dalam kitab Fiqh Syafi'i ini, Fiqh Mazhab Syafi'i, Fiqh Al-Manhaji, dia menyebutkan beberapa hikmah kita mandi. Hari-hari kita mandi kan. Jadi sebenarnya mandi tu bila kita niatkan kerana Allah tadi dapat pahala dan dia ada kesan-kesan baik yang lain. Kita pun tahulah kan, bila kita mandi jadi segar. Lagi jadi apa? Wangi, bersih. Dapat pahala. Lagi bila kita mandi, segar tak? Segar kan. Jadi siapa yang rasa mengantuk dalam kelas tu minta izin nak mandi je kan. Mesti bangun, mesti cergas lah kan, insya-Allah kan. Jadi mandi pun memberikan kita kecergasan. Okay, jadi dalam Islam dia terbahagi kepada 2 jenis mandi. Pertama mandi wajib, yang kedua mandi sunat. Jadi yang hari ni kita nak bincangkan berkenaan mandi wajib lah. Yang mandi wajib bagi seorang wanita, macam mana caranya, pelaksanaannya dan sebagainya. Okey. Sebelum kita masuk berkenaan mandi yang khas untuk wanita ni, sebenarnya mandi tu sendiri yang diwajibkan ada 4 keadaan. Apa perkara-perkara yang menjadikan sampai tahap wajib mandi? Sebab kalau kita mandi hari-hari ni, kalau tak mandi pun tak apa kan. Jadi kalau ada pilihan lah kat kita, rasa macam dah mengantuk sangat, malam lah mandi tidur je. Tak wajib kan mandi, betul? Kan dia rasa wajib kena mandi sebelum tidur ke kan. Dia tak ada wajib kan. Tapi ada 4 sebab menjadikan kita wajib mandi. Siapa boleh bagi? Sebab wajib sebab mesti daripada hadas. Hadas tu apa? Cuba pecahkan lagi. Ya? Bulan haid kan. Pertama haid. Kedua untuk orang perempuan juga nifas ataupun dia melahirkan anak. So dia combine lah melahirkan anak dan nifas kena mandi wajib juga. Yang ketiga janabah
janabah ni keluar air mani ataupun hubungan lelaki dan wanita, hubungan suami dan isteri, maka kena mandi wajib juga. Dan yang keempat, ni semua orang akan lalui. Laki ke perempuan ke, semua orang ini. Mandi jenazah. Mandi jenazah wajib dia punya hukum. Memandikan jenazah wajib hukumnya, jadi dikategorikan sebagai mandi wajib juga. Tapi mandi ni kita tak boleh mandi seorang-seorang. Sebab dia kena orang lain kan. So semua orang akan melalui benda tu. Tapi kita pun tak tahu masa keadaan kita ketika dimandikan kan. Mudah-mudahan Allah tentukan kita dengan husnul khatimah, dan orang yang memandikan kita tu menjaga aib diri kita kan. Dan juga selalu kan orang dia selalu berdoa supaya orang yang mandikan tu adalah orang yang rapat dengan dia, yang apa, anak-anak dan sebagainya kan. Ada siapa yang pernah mandikan jenazah nenek ke? Pernah? Itulah alhamdulillah kan, ada keberanian. Ada orang yang takut kan? Walaupun sebenarnya jenazah tu dah tak bernyawa kan, tapi orang yang tak biasa dia mungkin lemah semangat dan sebagainya kan. Saya sendiri pun tak pernah lagi setakat ni pengalaman memandikan jenazah. Okey, jadi kita masuk sedikit dalam penjelasan berkenaan mandi wajib bagi wanita ni tadi. Wanita dia ada dua benda yang spesifik yang dia kena mandi: haid, kemudian nifas dan wiladah. Wiladah dengan nifas ni mungkin ada dah kahwin kat sini, belum lagi kot yang melalui benda ni kan. Jadi yang biasa kita lalui adalah haid lah. Jadi haid kebiasaannya berapa hari kita akan lalui? Keluar haid tu tempoh kebiasaan bagi seorang wanita, dia melalui tempoh haid adalah sebanyak 7 hari tempoh kebiasaan. Tempoh paling singkat adalah sehari semalam 24 jam, dan yang paling lama berapa malam? Berapa hari? 15 hari tu, hari yang ke-16 tu dia dah kena solat walaupun ada lagi darah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita kena pegang 15 hari tu. Kalau masih berdarah dan hari ke-16 tu masih nampak darah, hari yang ke-16 tu dah kena solat dan kena mandi wajib lah sebelum nak solat tu, supaya menjadi tanda kita dah suci daripada haid tadi walaupun keluar darah. Sebab darah tu bukan lagi nama darah haid, tetapi namanya darah istihadah. Itu darah yakin. Semua simple kan? Semua jelas? Sebab tempoh haid, jadi kena clear. Kena tanda tak dalam kita punya apps handphone, dalam buku note ke? Kena tahulah, kena tanda. Ada orang dia macam buat tak indah je. Haid datang bila, berapa hari kan? Lepas tu tanya, lamanya awak period, lamanya awak haid, dah berapa hari dah? Tak, agak-agak macam dah ada 2 minggu dah rupanya. Rasa dia tak ambil berat perkara tu. Jadi semua orang kena ambil berat sepatutnya. Ada housemate, ada roommate ke, classmate ke yang memang jenis tak ambil endah benda ni, kena tegur, kena ingatkan dia. Jangan lama sangat period dia. Dia tengok ada sampai sebulan period. Itu yang pelik tu. Rupanya istihadah, dia tak tahu 15 hari je haid. Sebab dia kata dah nampak darah je. Ada orang-orang yang mungkin tak clear, kita kena bantu dia untuk jelaskan perkara ni. Okey. Bila dah habis daripada haid tadi, kering, maka kita kena melakukan mandi wajib. Jadi cara mandinya adalah, ni pun apa orang selalu tanya kan, macam mana cara nak mandinya? Mandi je lah kan, mandi je kita mandi. Sebabnya mandi ni yang sempurna dalam Islam adalah dia mengalirkan air ke seluruh tubuh badan. Jangan ada tempat yang tak kena pun. Semua tempat yang namanya tubuh badan itulah barulah dikatakan air itu sampai, baru dinamakan mandi. Jadi rambut kena basah tak? Dekat tempat-tempat tersembunyi tu semua kena lalu air tak? Kena. Dekat celah-celah jari kena tak? Semua kena lalukan air. Pastikan air kena. Kalau ikat rambut kena buka kan ikatan tu supaya sampai ke kulit kepala kita kan air. Cara mandi yang sempurna. Tapi jangan dilupakan sebelum nak mandi kena ada niat. Punya rukun mandi mudah saja. Pertama niat untuk mengangkat hadas. Yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh badan. Okay, itu perkara yang nampak macam mudah, tapi ada orang yang dia tak tahu juga benda macam ni. Sebab tadi saya sebut sikit apa pernah bagi ceramah dekat sekolah menengah kan. Adik-adik ni tak tahu rupanya cara mandi
Lepas tu kena mandi rupanya, dah haid, dah habis haid ni, dah kering darah kena mandi. Ada yang beberapa orang yang tak diterangkan. Selalu kita dapat ilmu ni daripada siapa? Ustazah. Sekolah. Kadang-kadang daripada rumah lagi kan. Ibu. Mak kita dah terangkan. Tapi boleh jadi ada mak-mak yang tak menerangkan pada anaknya. Ustazah pun agaknya tak pergi sekolah agama, tak sampailah ilmu tu. Jadi pentingnya untuk mak-mak ni dah jadi mak-mak nanti bagi tahu kat anak-anak perkara ni perkara yang asas bagi seorang wanita. Tak boleh jadi dia datang haid umur dia muda kan, umur yang kecil lagi, rasa macam budak-budak lagi. Dia tengok dah datang period dah. Kadang-kadang mak dia sendiri pun terkejut kan, anak aku dah besar punya. Sebabnya boleh jadi sekarang ni makin cepat anak-anak ni datangnya haid. Sebab apa? Sebab banyak faktor lah. Ada yang buat kajian berkenaan faktor-faktor tempoh masa haid ni datang cepat, tempoh jadi lama, tempoh jadi cepat disebabkan pengaruh faktor-faktor. Misalnya seperti pertukaran, faktor budaya, faktor makanan. Macam ini faktor sebenarnya yang menjadikan haid kita jadi lama, haid kita jadi sekejap. Ada yang cepat datang haid umur 9 tahun, ada yang lambat sikit. Dia ada faktor-faktor dia. Ada satu kajian yang saya pernah baca, kalau di Brunei, dia punya tempoh kebiasaan haid dia macam majoriti wanita di sana 15 hari tu tempoh yang normal. Kalau kita kat sini 7 hari kan, 7 hari 8 hari yang normal. Sebab pernah baca satu survey lah, kajian yang dilakukan, dia buat survey kepada wanita-wanita lah di Brunei, kajian perbandingan antara Malaysia dan Brunei. Bab haid pun ada orang buat research kan, macam mana nak kaji wanita ni berapa lama haid kan, sebab nak menentukan semula betul tak yang Imam Syafi'i kata 15 hari tu paling lama. Sebab boleh jadi hari ni orang makin lama, makin apa, lama haid dia ke kan. Jadi kemungkinan lah kita kata betul lah apa yang Imam Syafi'i sebut tu, berkenaan 15 hari tu yang paling lama. Sebab kebiasaan wanita dia 15 hari lah. Mungkin ramai yang 15 hari haid dia. Okey. Jadi jelas cara mandi tadi, kita niat, kemudian membasuh seluruh tubuh badan dengan air termasuk kulitnya semua kan. Jangan ada apa benda-benda yang melekat lah kat badan kita. Macam melekat plaster ke, stiker ke apa kat badan tu, kena cabut supaya air tadi sampai ke kulit kita. Lagi apa? Ada yang pakai apa tu, nail polish ke kan, orang pakai Q-tex apa tu kan. Benda-benda yang tak mengalirkan air tu semua kena cabut, kena kikis supaya air tu sampai ke seluruh tubuh. Okey, jadi Nabi mandi macam mana? Cara Nabi mandi. Cara Nabi mandi adalah Nabi mengambil 3 cebok air. Bayangkan 3 cebok air dengan 2 tapak tangannya. Kemudian baginda mencurahkannya ke atas kepala, kemudian ke badannya. Zaman dulu tak ada pipe air kan. Dia hari ni ada pipe air. Dia tak ikut sunnah ke pakai pipe air ke pakai shower semua ni. Sebab Nabi dia guna tangan dia bila mandi. Macam nak jawab tu? Lepas ni kan suruh pakai tangan je, tidur pakai tangan je kan, sebab nak ikut sunnah Nabi. Yes, kita kena tengok pada apa yang kita nak, objektif yang kita nak capai, iaitu untuk mengalirkan air. Jadi selagi perkara tu boleh sampai kepada objektifnya, maka sahlah. Kita nak apa tadi? Alirkan air. Jadi dengan apa cara pun buatlah, asalkan objektif tadi tercapai. Jadi Nabi buat dengan cara pakai tangan. Kita kalau pakai shower pun air sampai, sah ke tak? Sahlah juga sebenarnya mandi wajib tadi kan. Okey. Kemudian Rasulullah juga ditanya tentang mandi. Rasulullah menjawab, sesungguhnya memadailah kamu curahkan air ke atas kepala kamu dengan 3 cebok, dan kemudian kamu mencurah air ke seluruh jasad kamu dan kamu akan menjadi suci. Sebenarnya 3 kali cebok tu pun dah boleh jadi sah. Maksudnya tak banyak pun kan air yang kita perlukan untuk mandi. Tapi kita mandi berapa jam selalu dalam bilik air? Mandi wajib selalu macam lama betul orang mandi wajib kan. Padahal tak perlu pun lama-lama. Yang penting air tu dah sampai ke tubuh badan kita. Kena yakin lah. Jangan ada perasaan was-was pula. Ni sampai ke tak? Dah keluar bilik air, masuk balik mandi lagi. Itu bahaya pula. Penyakit was-was. Jadi pastikan kita ni tak membazir air, terlalu membazir air sampai banyak-banyak. Sebab Nabi sendiri tunjukkan contohnya, sebanyak 3 cebok air pun dah cukup. Selagi mana sampailah air. Kalau mungkin dia badan dia besar sikit tu, kena banyak sikit lah supaya sampai air tu ke seluruh tubuh badan dia.
Okey, dan Rasulullah bersabda, sesiapa yang meninggalkan satu tempat iaitu sehelai rambut pun yang tidak suci disebabkan janabah. Janabah ni maksudnya hadas besar tadi, di mana air tidak mengenainya, maka Allah akan melakukan demikian kepadanya daripada api neraka. Maksudnya kalau ada sehelai rambut pun yang tak kena air disebabkan mandi wajib tadi, tak sahlah dia punya ibadah dan akan dihukum oleh Allah SWT dengan api neraka. Jadi kita hati-hati supaya mandi kita sempurna. Okey. Dan bila Sayyidina Ali dia dengar hadis ni, apa Ali buat? Dia kata, aku memusuhi rambutku, dia kata. Dan sebab itu aku mencukurkan semua rambut aku supaya apa? Tak adalah rambut Tak kan. ada. Maksudnya senang bila mandi tu sah. Dia punya ibadah sah apa? Kerana semua air kena kan. Dia kan ibadah. Okey, itu cara yang wajib Cara yang sunat pula. Wajib senang je kan? Simple. Kan mandi dah habis. Lepas tu macam mana yang kata kena apa? Kena mulakan sebelah kanan dulu kan. Lepas tu belah kiri, lepas tu apa lagi? Kena ikut lah kiblat kan. Macam lah kan. Semua tu yang tak termasuk dalam cara mandi yang wajib adalah cara mandi yang sunat. Maksudnya dapat pahala sunat lah. Antara benda-benda sunat yang Rasulullah galakkan untuk kita buat adalah, pertama, membasuh kedua tangan terlebih dahulu di luar daripada bekas air. Ini untuk orang yang gunakan mandi ataupun dia ada cakolah ke kan. Jadi sebelum nak mula mandi tu dia basuh, bersihkan tangan dulu. Sebab tangan kita mungkin pegang najis, pegang benda-benda kotor. Jadi sebelum kita mandi, basuh tangan di luar besen ataupun bagi tadi. Sebab ni yang Rasulullah tunjukkan lah kepada kita. Bagaimana isteri Nabi Maimunah menceritakan, aku telah meletakkan air untuk Rasulullah bagi tujuan mandi, lalu baginda membasuh kedua tangannya 2 atau 3 kali. Sebab Maimunah nampak Rasulullah basuh di tangan. Kemudian baginda letakkan air pada tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Kemudian baginda menyapu tangannya ke lantai. Maksudnya dia nak hilangkan najis dulu dekat tangan dia, lepas tu baru dia mandi. Ini apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Okey, yang kedua berwuduk dulu. Ini cara yang sunat berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Tapi boleh kalau kata kita nak tangguh wuduk tu dekat akhir juga. Maksudnya dah habis mandi wajib baru ambil wuduk dan lepas tu boleh solat terus kan. Itu cara yang kedua. So mana-mana cara pun boleh. Cara untuk kita dapat pahala sunat. Ada setengah yang buat juga dia wuduk dengan wuduk yang masih belum sempurna. Maksudnya dia ambil basuh muka, tangan hingga siku, kepala, tapi kaki tak basuh lagi. Habis mandi dia basuh kaki. Itu pun ada orang buat macam tu. Cara tu pun sah juga. So dia mengakhirkan basuhan kaki di akhir mandi wajib. Cara tu pun disebut dalam bukunya. Dan berkenaan cara wuduk untuk mendapat pahala mandi yang sunat. Okey, yang ketiga, meratakan air ke bahagian rambut dan membasuh cara 3 kali. Kan selalu kita basuh sekali pun dah dapat dah kan. Dia punya hadas tu terangkat insya-Allah. Tapi kalau kita buat 3 kali dapat pahala sunat. So banyakkan 3 kali basuhan lah untuk kepala kita. Okey, kemudian menyelati rambut. Menyelati ni apa? Pastikan celah-celah rambut tu semua lalu air. Kadang-kadang kita mandi terus pun kita dah tahu dah kan dia akan alih je rambut tu kan. Alih air tu dekat rambut. Tapi kita pastikan lagi, masukkan jari-jari antara rambut kita supaya sampai air tu dekat celah-celah rambut. Kemudian basuh kanan dahulu sebelum kiri. So dia start dengan kanan dulu. So bila mandi kat shower tu dia hulur bahagian kanan dulu kan. Ikutlah cara kreativiti masing-masing kan kalau kata nak dapat pahala sunat tadi. Tapi Islam ni tak menyusahkan pun. Nak mandi terus pun dapat teruslah kan. Kita punya cara mandi wajib tu sah. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, dia menggosok tubuhnya berturut-turut dalam membasuh anggota. Menggosok tubuhnya dan berturut-turut. Berturut-turut ni apa? Dia selepas kepala, dia ikutlah tubuh badan tu secara satu persatu kan. So kita tak adalah nak buat satu-satu kadang-kadang sebab sekarang pakai shower kan. So terus je lah mandi. Tak ada masalah. Tak ikut perkara-perkara sunat ni. Siapa yang buat sunat ni dapat pahala lah. Okey. Kemudian bersungguh-sungguh membasuh lipatan pada tubuh. Maksudnya di bahagian contohnya macam ketiak kan. Dekat bahagian yang ada lipatan-lipatan, maka kita mengusahakan dengan lebih sikit lah supaya air tu sampai.
pun dapat pahala yang sunat. Okey. Tapi sekiranya dia yakin bahawa air tidak sampai, kalau dia tak gosok, tak sah lah juga. Dia bukan dah tahap sunat lah, dia tahap wajib dah kalau tak sampai ke bahagian lipatan-lipatan tadi. Ini disebut sebab kalau dah yakin air tu sampai tak apa. Tapi kalau dia rasa yakin, mungkin lemak-lemak tebal-tebal sikit, kena gosok-gosok supaya air tu sampai dekat bahagian tadi. Okey. Dan ni ditambahlah basuh 3 kali lah. Tak tahu lah macam mana 3 kali tu, 3 kali kepala, 3 kali tangan, 3 kali macam tu. Dia sebab dikiaskan kepada wudu. Wudu pun sunat kan, kita ambil 3 kali setiap anggota. Ini disamakan dengan wudu. Okey, itu perkara sunat. Boleh dapat kan? Perkara sunat. Tak buat tak apa. Tapi kalau buat dapat markah lebih sikit. Okey, perkara makruh pula. Perkara makruh kena tolak markah pula. Kalau kata kita buat ketika mandi. Tadi dah wajib, mandi wajib dah clear dah settle. Tapi bila buat perkara makruh, kemungkinan Allah akan tolak sikit lah kan, ganjaran pahalanya. Antaranya pertama, berlebihan menggunakan air. Kena pastikan air tu tak membazir lah. Buka pipe air tak tutup dia ingatkan dia nak alihkan air tu kat seluruh badan dia buat lama-lama tu okey, tapi macam membazir air sebenarnya. Sedangkan dia boleh menjimatkan air. Jadi jangan kita berlebihan dalam menggunakan air. Okay, sebab dalam hadis pun Rasulullah hanya menggunakan, Rasulullah mandi dengan menggunakan antara 1 gantang hingga 5 cupak air. Cara Rasulullah mandi adalah 1 gantang sorry. 1 gantang air sehingga 5 cupak. 1 cupak bersamaan 1/4 gantang. Kurang Macam nak kira cepat. Zaman sekarang tak kira cepat kan, tak kira gantang. Gantang lebih kurang 2.6 kilogram air. Kalau cupak dalam 600.5 gram macam tu. Kalau Rasulullah mandi guna satu gantang lebih kurang 2.6 tadilah kilogram air. Boleh bayangkan lah kan berat air tu macam mana. Dan kalau wuduk Rasulullah hanya guna 650 gram air. Lebih kurang macam tu. Gram ataupun mililiter lah. Kalau senangnya hari ni kan guna liter, mililiter kan. So dalam botol air tu berapa? Cuba tengok. Dia punya air tu 500 mililiter kan. Kalau untuk wuduk Rasulullah guna dalam lebih kurang 600 mililiter. 600 setengah. So dalam satu air mineral yang kecil tu dah cukup untuk wuduk sebenarnya. Lebih sikit kan. Kita biasa tak pakai ni botol air wuduk? Tak biasa kan? Semua macam tak cukup kan? Cukup sebenarnya. Sebab Rasulullah pernah buat kan. Dia bukan kena air tu kena sampai basah. Air tu dah rata pun dah menjadikan wuduk kita sah. Macam mandi juga. Mandi wajib pun dah sah. Sekiranya air tu dah rata. Tak perlu sampai memang basah yang macam banyak betul air lah kita perlukan. Air rata dah cukup menjadikan sahnya mandi kan. Okey, yang kedua, antara larangannya ataupun perkara yang makruh, mandi di air yang bertakung. Ni tak boleh lah buat. Tiba rasa nak mandi wajib pergi terjun dalam swimming pool kan. Lepas kata dah air dah mengalir kan kat seluruh badan kan, senang cerita kan. Dia menyelam dalam kolam, okey dah dapat kan angkat hadas. Jadi makruh hukum dia. Sah ke tak sah? Sah. Tapi makruh sebab air tu air yang bertakung. Okey, ni apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Janganlah seorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan ia dalam keadaan junub. Junub ni sama macam janabah tadilah, keluar air mani ataupun hadas besar. Jadi mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, sebab Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, dia kata, bagaimana kita nak lakukan kalau macam tu? Jadi Abu Hurairah kata, hendaklah dia mengambil air tersebut dengan tangannya ataupun dengan bekas yang kecil dengan niat menjadikan kedua tangan tadi sebagai cebok jika air itu sedikit, supaya air tersebut tidak menjadi air mustakmal dengan sebab dia menyentuh air dengan kedua tangan. Ataupun dia mengambil sedikit air daripada satu bekas sebelum dia berniat mengangkat janabah. Maksudnya cara yang diajarkan adalah cedok air tu, bukan masuk dalam baldi ataupun bukan masuk dalam kolam kan, dalam kolam dan sebagainya. Itu sah tapi dia akan dapat pahala sikit lah kan. Mungkin kena tolak pahala dan makruh lah hukumnya. Okey, ni kerana apa hikmah dia, kenapa Rasulullah melarang masuk dalam air? Jijik tak rasa? Kotor kan? Rasa macam air dia macam
air tu dia statik kan, air tak mengalir kan. Lepas tu kalau orang tengok jijik lah kan, rasa kan orang tu nak mandi wajib kan. Kita akan rasa macam kan, tiba dia terjun dalam kolam kan. So dia akan melahirkan rasa jijik, rasa tak selesa kepada orang lain yang nak menggunakan air juga kan dalam kolam tersebut. Walaupun kita kata air tu air mutlak kan, sebab dia melebihi 2 kulah kan. 2 kulah ni satu ukuran yang menjadikan ukuran air tu air mutlak. Walaupun kita kata air mutlak, tapi dia tetap akan menjadikan orang rasa jijik kan, sebab air tu air berkumpul. Okey, wallahu alam. Dan itu antara cara-cara mandi yang dihukumkan wajib, sunat dan makruh. Okey, setakat ni ada apa soalan? Okay. Ada yang cakap kalau nak mandi wajib tu kena duduk Cangkung. Itu sebab nak pastikan air tu mengalir lah dekat bahagian punggung kita kan, sebab dia berlipat kan. So nak pastikan air tu mengalir di celah-celah, maka kita duduk supaya air tu dapat sampai. Itu tujuan dia. So, kalau siapa yang mandi biasa pun dia dah sampai air tu tak ada masalah. Sebab dia gosok-gosok bahagian tu ke supaya air sampai, tak ada masalah kan. Okay. Cuma kalau tak yakin, sebab tu kita dalam keadaan duduk tu bahagian tersebut dia terbuka kan, air boleh lalu. Baru kita yakin air tu dah sampai ke situ. Bolehlah buat untuk orang yang tak yakin air sampai. Okey, ada soalan lagi? Tadi pasal mandi wajib untuk yang jenazah tu kan, kalau niat orang yang mandikan tu macam mana maksudnya? Niat Sebab orang mati tak boleh niat lah kan. Memang orang yang mandikan tu lah niat kan, kena niat. Supaya itulah mandi wajib yang kita kata memandikan mayat tu tercapai lah dia punya objektif dia tu kan. Cara mandi wajib ni kena pergi kursus. Sebab kita bukan mandikan jenazah hari-hari kan, tak biasa kan. Dia kena tahu cara-cara dia ada adab dia. Tak boleh tengok aurat jenazah walaupun dia dah mati kan. Kalau ikut kan macam dah meninggal lah kan, buat je lah apa-apa kat dia kan. Kan dia tahu kan, dia macam tak bersedar, tak boleh bergerak dan sebagainya kan. Jadi nampak macam boleh buat apa-apa, tapi sebenarnya ada adab dia, ada tata cara dia yang kita kena jaga. Nanti boleh buat khusus pengurusan jenazah, daripada mandi, kafan dan sebagainya kan. Wajiblah setiap seorang tu kena pergi juga untuk belajar. Dan kita pun dah tahu kita ada ahli keluarga kita kan yang kita kena bagi khidmat kita kan. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan. Pasal yang Aisyah tadi kan Nabi guna 3 gayung je kan. So dia macam kita letak gayung tu kat atas kepala kita, ke kita macam boleh je kita sapu air. Sapu air sama ke dengan air tu meratakan air, sama ke macam mengalir? Sama lah, kira boleh lah. Boleh tu, cara macam mana pun asalkan air tu sampai. Kita guna tangan kita sendiri. Sebab kita tengok macam mana Abu Hurairah diriwayatkan, tangan tu diniatkan sebagai macam cebok kan. So dia ratakan air pun boleh. Sebab kadang-kadang mungkin kita terpaksa guna cebok tadi, tak ada air kan, air pipe tak ada tapi kena mandi wajib dah, betul? Sebab apa? Sebab dah nak kena solat. Kita memang tak boleh melewat-lewatkan mandi wajib ni. Kalau kata kita dah yakin darah tu berhenti pada sekian waktu, percepatkanlah mandi tersebut. Tapi macam mana ustazah? Kau ada kelas lah, kau ke office lah, kat mana kan? Macam mana nak mandi wajib one time tu? Jadi kalau ada waktu yang kita terlewatkan tu, memang kena qada balik solat yang kita tinggal tadi tu. Katakan kita sebenarnya Zuhur dah kering dah darah tu, kita tengok asar dah tak ada dah, tapi sebenarnya asar tu kita kat office semua kan, balik rumah tu dah nak maghrib dah. Jadi mandi juga cepat-cepat. Dan kalau ada lagi waktu asar, solat asar dan Zuhur tadi kena qada. Sebab kita yakin dah waktu Zuhur tu kita dah tak ada darah, sepatutnya kita dah boleh solat, tapi kita tak mandi wajib lagi. Itu cara dia. Elok-elok cepatkan mandi, tapi ada halangan, kena qada balik solat tu. Okey? Soalan? Tak boleh potong buku. Sampai dah mandi kena mandikan sekali ke apa kan. Itu dia lebih kurang
sama. Hadis yang sahih ke tak kan? Setakat yang apa kajian yang saya lalui lah, maksudnya apa yang saya baca, dia macam hadis yang sahih adalah setelah kita memisahkan anggota tubuh badan kita daripada badan kita, maksudnya macam kuku kan, kita potong tu dah pisah pada badan kita, hendaklah kita mengembalikan dia ke tanah. Maksudnya kena buang lah kat tanah kan, supaya dia kembali ke tanah kan, macam tu. Itu hadis yang saya pernah baca yang sahih lah. Tapi untuk hadis yang tak boleh potong kuku waktu haid, lepas tu kena mandikan sekali, tu tak jumpa yang riwayat yang sahih setakat ni. Tapi kena baca balik lah, kemungkinan ada riwayat yang daripada apa sanad yang sahih tu lah. Sebab setakat ni nampak tak jumpa yang riwayat yang tepat tu lah yang sahih. Wallahu alam, kalau siapa yang dapat maklumat tu mungkin boleh check balik dari mana kan dia dapat maklumat tu. Kadang-kadang maklumat tu lebih kepada mak kita bagi tahu ke kawan-kawan kat asrama dulu bising kan. Macam contoh bab basuh pad kan. Kat asrama tu wajib basuh pad kan. Kalau tak basuh tu memang nanti hantu datang kan. makan pad tu. Ni kita pun basuh. Tapi sebenarnya suruh basuh tu supaya apa? Bila apa dia orang terjumpa mata-mata ke, bersihlah benda tu kan, taklah berdarah. Jadi sebenarnya tak ada pun kewajipan membasuh darah ni, maksudnya kena basuh pad tu. Yang penting kita buang dari tempat yang betul lah, yang tak terdedah kepada orang ramai kan, yang menjijikkan lah benda tu kan, sebab dia darah, najis. Darah ni najis. Jadi bila kita najis ni, kita pastikan dia tidak terkena kat tempat-tempat yang kita nak solat dan sebagainya lah. Jadi sebab tu akhir sekali wajib ke tak wajib basuh sebenarnya. Dia yang wajibnya adalah supaya kita tak bersepah-sepah benda tu dan menyakiti orang lain kan. Benda tu najis kan, kotoran. Macam bab apa tadi? Potong kuku pun. Dia potong kuku tu pastikan kita buang asalkan dia akan sampai ke tanah lah macam tu kan. Cumanya tak ada hadis yang sahih lah setakat ni yang saya jumpa. Tak boleh potong kuku waktu haid dan kena mandikan sekali. Dalam buku fiqh Syafi'i pun tak ada sebut. So, dalam mazhab Syafi'i, larangan yang disebut ketika haid hanyalah pertama solat, yang kedua tawaf. Kalau kata kita pergi umrah ke haji kan, semua ibadah lain kita boleh buat. Maksudnya sa'i apa semua boleh buat, tapi tawaf tak boleh buat kalau haid. Tawaf tu dia tak boleh. Kata larangan untuk wanita haid, tawaf tu lah. Kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran kecuali ayat-ayat yang kita dah biasa sebagai zikir, kita boleh lazimi. Contohnya apa? Biasa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah kan, doa. Itu ayat Quran sebenarnya. Jadi kalau kita haid, aku dah baca Quran dah, berdosa ni. Sebab benda-benda yang biasa kita sebut sebagai zikir boleh. Yang baca Al-Maksurat ke kan, semua tu ayat Quran. Dalam kebanyakan ayat Quran maka boleh dibolehkan. Tapi saja-saja nak menambahkan pahala baca Quran ketika haid, dia bukan dapat pahala dah, dia berdosa. Sebab itu adalah larangan. Menghafal hafalan baru tak boleh. Tapi mengulang hafalan yang lama tak apa. Boleh. Yang penting dia bukan membaca Quran yang kita kata tilawah tadi tu. Kena tengok balik. Okey, macam masuk masjid. Itulah saya sebut balik larangan dia. Pertama, solat. Kedua, tawaf. Ketiga, baca Al-Quran. Keempat, duduk diam di masjid tapi melaluinya saja dibolehkan. Maksudnya dalam keadaan yang sekejap dan sebagainya boleh. Kalau duduk lama-lama, tinggal, tak boleh. Ni ikut mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain yang kata boleh. Sebab ada khilaf kat situ. Sebabkan ada hadis-hadis yang diukur sebagai dalil tu, ada yang kata hadis ni tak sampai ke tahap sahih, maka dia tak boleh dijadikan hujah, dan dalil kata wanita tak boleh duduk dalam masjid. Jadi kat situ ada, kita kata, perselisihan di kalangan ulama. Tapi kita ni sebagai orang yang ikut mazhab Syafi'i, kita ambil mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i kata tak boleh duduk dalam masjid. Apa lagi larangan tadi? Kemudian bersama dengan suami, maksudnya hubungan suami isteri dalam haid pun haram. Okey, lagi apa lagi? Larangan ketika haid. Setakat tu lah. Puasa lah lagi satu. Puasa pun dilarang.
Dalam masjid tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Memang kena duduk luar. Ada isu jadi sebab khusus haji buat dekat dalam masjid. Jadi macam mana cara nak orang-orang perempuan ni nak duduk dalam masjid? Jadi antara kita kata alternatif dia kena buat di tempat macam dewan khas lah, untuk orang yang haid pun boleh dengar, boleh masuk. Kalau tak boleh juga terpaksa duduk dekat bahagian-bahagian yang bukan tempat solat. Kawasan masjid dia ada tempat solat dan ada macam balkoni dan sebagainya kan. Jadi perempuan tak boleh, yang haid ni tak boleh duduk dalam tempat yang ruang solat tu tadi. Tapi bahagian tepi tu boleh lah. Ya, tak boleh. Etikaf, orang etikaf kita sibuk nak etikaf, yang haid ni tak boleh. Balik rumah. Elok je memang jangan duduk di bahagian tempat solat semualah. Kalau memang ada masjid tu sediakan bilik khas untuk tidur dan sebagainya, tak apa. Orang perempuan yang haid ni dia tak masuk bahagian solat kan. Dia bolehlah duduk kat bahagian lain. Kat ruang makan ke, dewan makan tu, bolehlah nak duduk. Tapi kalau tempat orang iktikaf, tempat orang solat, perempuan haid ni elakkanlah, maksudnya kena jauhkan. Kecuali kalau dia nak lalu ataupun untuk tempoh yang sekejap saja boleh. Duduk lama-lama tak boleh. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Kalau surau pun boleh. Kita masukkan, kita samakan masjid dan surau ni. Tapi kalau rasanya surau ni dia kurang sikit, dia punya, kita kata level dia. Jadi bolehlah kalau kata perempuan yang haid nak duduk, tak apa lagi. Sebab surau ni level dia tak sampai ke masjid selalunya. So masih lagi bolehlah untuk perempuan haid ni duduk dalam surau. Cumanya untuk kita biasakan orang yang haid ni jangan duduklah berlama-lama dalam masjid dan surau. Fatwa Selangor sendiri sebut memang larangan larangan untuk wanita-wanita haid berada dalam surau. Melainkan kalau kita ni berpegang pada mazhab lain. Mazhab Al-Zahiri dia memang sebut kan sampai perempuan haid pun boleh iktikaf. Sebab apa? Sebab dia kata hadis-hadis yang menunjukkan larangan wanita haid duduk dalam masjid tu hadis-hadis yang tak sampai kepada hadis sahih. Itu dia punya hujah lah cakap macam tu. Tapi setakat ni Imam Syafi'i memang kata memang perempuan yang haid dilarang untuk duduk dalam masjid. Kita berpeganglah ke mazhab Syafi'i. Kena check balik hadis yang hadis sunat tadi. Kalau kata, dia kata dapat pahala sunat, benda-benda yang berkaitan pahala, benda-benda yang berkaitan ganjaran yang kita tak nampak ni, benda raib, mesti disokong oleh dalil-dalil. Dalil tu daripada Quran ataupun hadis Nabi. Kalau dia kata sunat potong kuku hari Jumaat, mana hadis dia? Cuba cari hadis dia. Saya pun bukan pakar hadis, jadi tak boleh nak hafal semua hadis. Nanti boleh cari. Check balik hadis tu taraf dia sahih ke. Kalau dia bawah sikit daripada sahih, hadis hasan. Hasan ni kemungkinan periwayat hadis tu dia punya martabat tu kurang sikit ingatan dia daripada hadis yang sahih tadi. Tapi hadis tu masih still benar. Hadis yang sahih lagi hadis yang diterima lah. Cuma rendah sikit dia punya level. Tapi hadis yang paling rendah dhaif. Dhaif ni kita boleh terima ke tak boleh terima hadis dia? Kalau kata ni hadis dhaif lah, dia boleh diterima tapi hanya dalam qada'il amal ataupun benda-benda yang memberikan kita motivasi dan semangat dalam beramal ibadah. Itu boleh. Tapi kalau benda-benda yang nak jadikan hujah, menjadikan dalil, kurang kuat sikit untuk hadis dhaif. Ada lagi satu hadis maudhu'. Maudhu' ni apa? Itu bukan hadis dah sebenarnya. Dia adalah rekaan. Rekaan hadis kan. Macam-macam yang orang reka hadis. Antaranya yang nak melakukan jualan, dia kata siapa yang memakai batu permata ni akan diselamatkan daripada bala bencana. Dia kata tu hadis. Tu dah jadi bukan hadis sebenarnya, maudhu' kan yang direka-reka. Okey, soalan. Kan kita niat untuk mandi wajib tu kan. Sebenarnya bila waktu niat untuk mandi wajib? Sebab selalu kalau sebelum kita mandi wajib tu kita akan mandi biasa dulu kan. Okey. Khusus sebab sebelum ni ustazah saya cakap bila air tu kena tubuh badan je terus niat. Boleh je. Sebenarnya kita nak start niat bila-bila pun boleh. Sebabnya ada setengah dia start dengan mandi biasa dulu. Boleh juga nak mandi biasa dulu, tiba-tiba dah tengah-tengah tu okey nak mandi wajib lah. Start daripada air tu kena, bila kita niat, itulah mandi wajib kita. Kata sebenarnya kita nak masuk toilet, sebelum toilet kita dah niat mandi wajib pun sah juga. Sebab yang penting niat tu ada dan dia tidak berjarak jauh dengan perbuatan kita mandi tu.
Jangan kita tengah-tengah masak kat dapur ke, tengah-tengah study tu, kat kelas dah niat dah kita nak mandi wajib. Lepas tu bila masuk toilet tak niat dah. Ni punya jarak tu nak balik rumah tu lagi apa semua tu jauh kan. Walaupun kita dah niat dah tadi. Dah patutnya macam sah lah kan. Tapi terlalu jauh jarak dia antara nak mandi dengan perjalanan nak ke toilet tu kan. So kena pastikan niat kita tu dia tak ada sela masa yang terlalu jauh. Tapi cukup lah kalau kita niat tu sah lah kita punya mandi. Yang penting ada niat tu. Niat tu kena lafaz ke? Sahaja aku mandi semua orang dengar daripada luar toilet. Tak perlu pun. Sebab niat ni apa yang terlintas dalam hati kita. Dilafazkan tu untuk mengukuhkan kita punya apa dalam hati. Supaya kita dengar kita cakap tu kita yakinlah kita dah niat. Tapi cukup tak dengan dalam hati? Cukup niat tu apa yang terlintas dalam hati. Okay, ada soalan lagi? Kalau macam contohlah perempuan seorang sendiri yang tak boleh buka mandi. Okay. So air tak mengalir sah ke mandi? Sebelum dia balut luka tu dia ambil wuduk tak? Tak, sebab dia kan masa dia kan contoh dia accident motor dan dia luka masa dalam proses penyembuhan dia tu, sebab luka dia teruk lah sampai tak boleh buka tu. Dan tu dia keluar kredit dan lepas dia habis dia still kena balut lagi luka tu. Lepas tu kan dah habis dia kena mandi lah. Betul. Air tu tak mengalir Dekat situ. sah tak? Doktor bagi buka ke tak bagi? Tak bagi. Memang tak bagi buka. Memang tak bagi. Okey. Kalau dalam keadaan tu dia masuk dalam bab jabair wal asaib, balutan di tangan. Dalam buku mazhab Syafi'i, siapa ada buku mazhab Syafi'i bagus, boleh baca. Kalau ikut mazhab Syafi'i, memang tak sah melalukan air sahaja di atas tu. Memang mazhab Syafi'i dia strict sikit. Bila kita lalukan air masa mandi wajib dan ada benda yang terhalang, tak sah. Macam wuduk lah. Wuduk pun kan kita kena tangan hingga siku kan. Kita punya basuhan dia tak sah sebab adanya halangan. Untuk mazhab Syafi'i dia kena qada balik solat dia yang ditinggalkan. Maksudnya semua solat yang dia lepas dia mandi wajib tu yang tak sah, dia kena qada balik. So Syafi'i sangat strict. Tapi dalam hal ni better lah kita ambil pandangan mazhab lain. Contohnya mazhab Hanafi dia kata cukup dengan kita lalukan air atas tu dah sah. Buat syarat lah sebab dia ada mudarat kan. Kalau kena air tu lagi teruk lagi dia punya mudarat. Jadi elok lalukan sahaja air tu dan insya-Allah mandi wajib dia sah, wuduk dia sah dan dia boleh solat macam biasa. Yang tu kena baca sikitlah pandangan mazhab lain. Kalau Syafi'i memang tak sah lah. So kalau kena rujuk lah. Kalau kata di hospital tu selalunya kalau hospital Islam dia ada pakar rujuk syariah dia kan. Kita tanyalah macam mana cara nak solat, nak mandi wajib dan sebagainya dalam keadaan yang special case ni lah, balutan dan sebagainya. Okay, soalan lagi? Selalu memang macam tu lah kan. Kalau tangan bersimen kan macam mana nak kena air semua kan. Buat Syafi'i lagi strict. Dia kata sebelum pakai simen tu kalau nak bagi sah wuduk dia kena ambil wuduk dulu. Macam mana nak ambil wuduk kan? Kalau dah memang tak boleh nak ambil dah lepas accident kan memang kalau nak ambil wuduk dulu kan. Macam tak boleh juga kan. Jadi kita tengoklah pandangan mazhab lain. Sebab tu Islam ni mudah. Dia ada 4 mazhab bukan maksudnya kita bergaduh bersama mazhab. Sedangkan bila ada mazhab-mazhab ni dia lagi memudahkan urusan kita dan flexibility Islam tu sendirilah. Dalam keadaan macam ni tak boleh macam ni. Oh, rupanya dalam mazhab ni kata boleh. So dia adalah satu rahmat sebenarnya bila kata ada pelbagai mazhab ni. Ni ada lagi soalan? Cakap pasal mazhab kan, kita ikut mazhab Syafi'i tapi maknanya kalau kita keluar mesti macam pergi umrah ke Arab kan, mazhab yang lain. So kita lebih kena ikut mazhab yang kami ke atau still Ikut mazhab yang kita asal. Kalau apa solat subuh dekat Mekah tak ada doa kunut kan? Lepas tu kita doa kunut juga tak? Ada doa kunut juga kan? Kena lah ikut imam kan? Betul tak? Imam Syafi'i pun dia ikut Imam Malik masa solat. Dia tak baca kunut. So sebenarnya kita ni kena ikut mazhab kita je ke? So ada flexibility kat situ. So bila kita datang ke satu tempat yang mazhab ni berbeza dengan kita boleh je ikut sebab kita sesama Islam juga. Sesama Islam cuma perbezaan dalam perkara-perkara khilafiyah. Perkara yang boleh diperselisihkan. Ada benda yang kita boleh perselisihkan. Itu bab-bab nikah, bab-bab ibadah, bab-bab benda-benda muamalat, bab-bab apa lagi? Benda-benda syariat yang fiqh ni, fiqh.
Fiqh boleh berbalah. Tapi bab akidah tak boleh berbalah. Oh, bab akidah contohnya apa? Allah ni ada berapa? Itu tak boleh. Kan? Patutnya benda tu dah sepakat. Semua orang Islam sepakat Allah itu satu. Tak ada Rasulullah. Tapi ada juga setengah benda fiqh yang telah disepakati. Contohnya apa? Solat 5 waktu. Jangan tambah pula, oh ni mazhab ni 6 waktu. Oh mazhab ni tak payah solat terus. Itu dah bukan Islam lah tu. Ada benda dalam fiqh sendiri dah sepakat juga. Solat maghrib berapa rakaat? 3. Itu sepakat, semua sepakat. Ada benda yang sepakat. Jadi kena tengok mana yang boleh khilaf, mana yang dah sepakat. Benda yang khilaf boleh lagi nak gaduh-gaduh kan. Boleh lagi nak bertukar pandangan dan berbeza kan. Itu kan cara tengok kan, cara nak laksanakan. Okay, so bila pergi Mekah terus tukar mazhab lain kan. Kita stay lah kat mazhab kita. Tapi benda-benda yang ada kesusahan untuk kita ikut mazhab kita tukarlah kan. Kita ikut mazhab yang memudahkan. Contohnya pegang lelaki kan. Dalam keadaan tengah tawaf pun terpegang lelaki. Ramai tu kan. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal lah wuduk kan. Ikut mazhab lain ada yang kata pegang tanpa syahwat tak batal. So mudah kan. Betul memudahkan kita dalam urusan kita dalam keadaan tengah-tengah genting tu lah kan. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i susah lah. Oh nak tawaf dah batal. Baru nak tawaf batal. Bila nak siap je tawaf kan. So gunakanlah kemudahan-kemudahan yang ada, tapi jangan bermudah-mudah. Itu punya syarat dia. Bila ada mazhab, boleh gunakan kemudahan yang ada, tapi jangan bermudah-mudah dalam beragama pula. Mudah-mudah ni mana? Ambil semua yang paling senang dalam setiap mazhab. Itu buat yang tu je. Itu tak boleh. Okay? Kita kena berpegang dengan mazhab yang kita ada sekarang, tapi tak dilaranglah untuk memakai, untuk mengambil mazhab lain. Okay, ada lagi soalan? Dah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Fatin kerana telah memberikan